Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Aisyah yang akan membincangkan mengenai bab 1 iaitu mengenai mikroorganisma di bawah tema yang pertama, penyenggaraan dan kesinambungan hidup, dan saya menggunakan slide yang disediakan dan ada sedikit pengubahsuaian. Slide ini disediakan oleh Cikgu Norazila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Dan saya melakukan sedikit pengubahsuaian lah. Terima kasih Cikgu Norazila di atas slide yang disediakan. Bagi standard pembelajaran yang pertama, 1.1 dunia mikroorganisma, di mana dalam dunia mikroorganisma ini kita akan mempelajari tentang apakah itu mikroorganisma. So, anak-anak kena tahu ya, mikroorganisma ni adalah suatu organisma seni ataupun organisma yang sangat halus yang tidak boleh kita lihat dengan kita punya mata kasar. Dan oleh kerana kita tidak boleh melihat mikroorganisma ini menggunakan mata kasar, maka kita perlukan bantuan mikroskop. Mikroskop ada dua jenis. Pertama adalah mikroskop cahaya, yang kedua adalah mikroskop elektron. Sebenarnya, pada tubuh kita terdapat mikroorganisma yang kita kenali sebagai flora normal. Jadi, kita kena faham apakah itu flora normal. Flora normal ni adalah merupakan mikroorganisma yang boleh ditemui pada mana-mana mikroorganisma. Organisma adalah benda hidup. Pada mana-mana organisma, sama ada manusia dan haiwan. Akan tetapi, flora normal ini tidak menyebabkan penyakit. Dan kebanyakan flora normal terdiri daripada kumpulan bakteria. Apakah contoh-contoh flora normal yang dapat kita lihat pada tubuh manusia ataupun bakteria yang tidak mendatangkan penyakit yang terdapat pada tubuh manusia? Pertama sekali kita lihat pada bahagian atas salur pernafasan. Terdapat dua spesies yang dinamakan sebagai Staphylococcus dan Streptococcus spesies. Kedua-dua ini adalah antara contoh spesies bakteria yang terdapat pada bahagian atas salur pernafasan. Dan apabila anak-anak melihat perkataan coccus, coccus ni sebenarnya anak-anak akan belajar merujuk kepada bentuk bakteria tersebut. Coccus merujuk kepada bentuk sfera. Kita lihat pula pada kulit. Apakah flora normal yang terdapat pada kulit? Ada dua contoh. Pertama adalah Staphylococcus species dan yang kedua adalah Corynebacterium species. Ini contoh yang anak contoh flora normal yang ada pada permukaan kulit manusia. Seterusnya dalam usus kecil kita. Usus kecil kita pun ada flora normal ya. Maksudnya ada juga bakteria yang membantu kepada proses pencernaan, tetapi seperti yang saya kata tadi, saya ulang beberapa kali, iaitu flora normal ini tidak mendatangkan penyakit. Okey, apakah contohnya? Ada 3 contoh, iaitu Escherichia coli atau lebih dikenali sebagai E. coli, kemudian ada Streptococcus species dan juga Lactobacillus species. Pernah dengar Lactobacillus? Yap, Lactobacillus dalam minuman yogurt. Lactobacillus. Saya rasa anak-anak pun biasa dengar dalam iklan kan? Okey, itu flora normal dalam usus kecil. Sekarang kita tengok flora normal dalam uretra kita. Ada pelajar saya tanya, adakah pelajar perempuan juga mempunyai uretra? Anak-anak kena tahu kita punya anatomi fisiologi tubuh kita, di mana baik lelaki atau perempuan, kita semua mempunyai uretra. Dan adakah dalam uretra ada flora normal? Maka kita akan lihat ada yang tidak mendatangkan penyakit. Adakah flora normal ni penting bagi kesihatan manusia? Jawapannya iya. Penting. Kenapa? Pertama, flora normal ni dia akan bersaing dengan kumpulan patogen untuk dapatkan nutrien. Apa itu patogen? Patogen adalah kumpulan-kumpulan mikroorganisma yang berbahaya dan mendatangkan penyakit. Tadi kita tengok istilah flora normal. Flora normal adalah bakteria yang tidak mendatangkan penyakit. Manakala patogen merupakan kumpulan bakteria yang mendatangkan penyakit.
Jadi, flora normal ini penting supaya flora normal dapat bersaing dengan patogen dalam mendapatkan nutrien. Kemudian, flora normal ini boleh menghalang pembentukan koloni-koloni patogen. Kedua, flora normal terdiri pada bakteria-bakteria yang boleh mensintesiskan vitamin B12 dan juga vitamin K. Flora normal juga boleh merangsang pertumbuhan tisu badan, terutamanya dalam tisu kolon pada usus kita dan tisu dalam salur pencernaan kita seperti di esophagus. Ya. Okey, kemudian flora normal juga penting untuk merangsang pembentukan antibodi yang boleh melawan patogen yang akan masuk dalam badan kita pada bila-bila masa dan mendatangkan penyakit. Jadi, flora normal ni boleh membantu sistem pertahanan tubuh dengan penghasilan antibodi. Berapakah kumpulan mikroorganisma yang terdapat? Okey, ada 5 kumpulan mikroorganisma di mana kumpulan pertama adalah kumpulan fungi ataupun kumpulan kulat. Kedua adalah kumpulan alga. Ini adalah kumpulan tumbuhan yang berwarna hijau, maksudnya ada klorofil. Ketiga adalah kumpulan protozoa, iaitu kumpulan sel-sel haiwan. Yang keempat adalah kumpulan bakteria. Anak-anak bakteria mungkin terdiri daripada tumbuhan dan juga haiwan. Dan yang terakhir adalah kumpulan virus. Contoh, virus yang paling famous sekarang iaitu COVID-19. Okey, apakah ciri-ciri mikroorganisma? Ada 5 ciri asas iaitu kita boleh bincangkan dari sudut saiznya, bentuk dan struktur asasnya, bagaimanakah nutrisinya, habitat dan cara pembiakan serta ciri-ciri khas. Itu adalah serba ringkas mengenai standard pembelajaran 1.1 iaitu berkomunikasi tentang mikroorganisma. Kita akan lanjutkan dalam video yang kedua di mana kita akan lihat penerangan daripada rakan-rakan anak-anak mengenai ciri-ciri khas bagi setiap kumpulan mikroorganisma. Baiklah, itu adalah tugasan pembentangan individu bagi anak-anak pelajar saya. Nanti kita akan kongsi bersama. Dan pesanan terakhir, anak-anak kena selalu ingat bagaimanakah kita dapat menghadapi COVID-19 ni, di mana please stay at home, duduk di rumah. Pastikan sekiranya anak-anak berada dalam community, maka jauhkan diri anak-anak sejauh 1 meter antara satu sama lain. Sila pakai penutup mulut dan hidung serta kerapkan penggunaan cecair pembasmi kuman dan juga sabun. Sama-sama kita membanteras COVID-19 dan jaga kesihatan masing-masing. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.